kepada Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana kita dapat bertemu lagi pada hari yang ke-17 ini, hari Nuzul Al-Quran. Baiklah, silakan Teacher Aida untuk meneruskan kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita terus pergi kepada pelajaran kita. Alhamdulillah, dengan feedback yang kita dapat dari semalam, kelas pagi semalam tu, jadi ada sedikit penambahbaikan lah ataupun kita buat ubah suai untuk memenuhi keperluan kita lah, sebab semalam kita belajar tentang fi'il nakis semalam ni. Jadi fi'il nakis ni hanya cukuplah buat masa ni kita kenal saja dia ni. Makna kita tahu kalau dia paling banyak fi'il antara fi'il yang kedua terbanyak dalam Quran. Jadi bila kita nampak fi'il nakis tu, bentuk dia yang ni salah satu yang paling banyak lah. Dia ada lagi fi'il nakis yang lain, tapi yang ini yang most common. Bila kita nampak fi'il madi, fi'il nakis sama ada madi ataupun mudhari' tu, kita terjemahkan adalah ia ataupun ia adalah, macam tu lah. Itu saja, sebab dia tak ada content word yang sesuai. Dan yang kita letakkan di sini pun yang most frequent, yang banyak sekali dijumpai dalam Quran. Kekerapan dia lebih banyak daripada berbanding dengan fi'il nakis yang bergabung dengan ganti nama yang selain daripada yang ada di sini. Maknanya kat sini ada waw alif, ta berbaris fathah. Jadi kat sini yang kita nampak yang itulah, ada yang lain yang kamu berdua ke apa ke, ada kalanya jarang. Dan benda tu senang aja. Maksud saya senang, boleh dirujuk kepada carta yang akan ada bersama dalam mushaf mushaf Mubayyinah. Kemudian kita pergi kepada fi'il majhul. Fi'il majhul nilai semalam yang saya rasa kata kerja yang pelaku tu tidak diketahui, yang menyebabkan ramai rasa macam susah sikit lah. Jadi hari ni saya ulang balik. Saya akan ulang sikit tentang fi'il madi dengan fi'il madi majhul ni. Dan macam mana kita nak kenal dia adalah majhul. Dan kalau kita tahu dia majhul, macam mana kita nak terjemahkan dia. Baik, sebelum tu saya padam dulu. Okey. Jadi di sini kita ulang sikit, fi'il majhul ataupun kata kerja pasif ialah fi'il yang tidak dimaklumkan pelakunya. Maknanya contoh yang saya boleh bagi hari ni, saya tambah sikitnya. Ni semalam ni, kelas malam tadi. Okey, baik. Kelas makna contoh, kita ambil perkataan lain. Semalam saya guna perkataan lain kan? Saya guna perkataan daraba. Jadi hari ini saya pergi perkataan qara'a. Saya gunakan perkataan qara'a. Qara'a ni kita nampak ni adalah fi'il madhi. Macam mana kita tahu dia fi'il madhi? Ni qaf baris fathah di awal dan di akhir kalimah. Biasanya atas itulah di akhir tu menunjukkan dia fi'il madhi. Dan yang ini sahaja kita selalu nampak tanda dia FD, kita kata dia fi'il madhi je. Bila FD maknanya pelaku tu automatik dia jadi dia kata asal lah. Ini kata asal dan pelaku dia adalah ia. Tapi tak sebut. Ini pelaku dia. Jadi kalau qara'a, terjemahan dia ialah telah membaca oleh ia. Jadi ia ni pelaku.
Tapi pelaku dia tak nampak dalam ni. Ini untuk fi'il madhi. Yang asal ni memang macam tu. Jadi kita tak nampak. Ia, tapi bila kita tak nampak pelaku tu, dia tak ada kata ganti nama yang bersambung padanya. Maknanya pelaku dia tu ia. Jadi kalau kita bolehlah tambah perkataan lain untuk menunjukkan maksud yang maklum ni. Baik, saya tambah. Saya tulis qara'a al-Qur'ana. Qara'a al-Qur'ana. Makna dia apa? Okey, maksud dia ialah telah membaca oleh ia akan Al-Quran. Jadi kita tambah satu, akan Al-Quran. Jadi mafhum dia ialah ni yang fi'il madhi biasa. Ia telah membaca Al-Quran. Al-Quran. Ni maksud dia. Ia telah membaca Al-Quran. Yang mana ia ni adalah pelaku dan telah membaca Al-Quran ini. Okay, sorry. Telah membaca adalah kata kerjanya. Dan ini adalah objek. Okay. Kita abaikan dulu objek tu. Sekarang ni kita punya concern, kita nak kata bila fi'il madhi maklum, maknanya pelaku tu dizahirkan, dinyatakan di sini. Ini pelaku dia. Ini pelaku. Maksud saya dizahirkan tu ialah dia dah ada siap-siap dalam tu. Bukan dizahirkan, tapi dia tersembunyi, tapi dia ada. Dalam tu dia sebagai pelaku. Ia telah membaca Al-Quran. Ini dikatakan maklum. Maknanya pelaku tu diketahui. Kita tahu siapa ia. Okey. Kemudian kalau majhul, dia punya ni madhi majhul. Kita ambil fi'il madhi dulu. Fi'il madhi majhul sama juga. Cuma baris ni berubah. Daripada fathah, dia akan jadi baris dhammah. Fathah akan jadi dhammah. Baris sebelum akhir pun akan bertukar kepada kasrah. Ini perubahan ni. Perubahan inilah yang saya nak highlight semalam. Dan hari ni kita ulang. Jadi quri'a. Kepada qara'a dia jadi quri'a. Dan jika kita nak tambah perkataan Al-Quran tu, dia akan jadi Al-Qur'anu. Quri'ah Al-Qur'anu. Di baris Quran tu pun berubah. Jadi quri'ah ni, kalau kita nak ingat, cara kita nak kenal daripada dia maklum kepada bertukar menjadi majhul. Ni maklum, dia bertukar menjadi majhul. Maknanya pelaku tak diketahui. Apa dia punya ciri dia? Baris dia. Baris awal ni, baris yang huruf yang pertama ditukar menjadi dhammah. Baris sebelum akhir bertukar menjadi kasrah. Itu dia punya ciri tu. Jadi daripada AA contohnya, dia akan jadi UI. UI. Jadi kalau boleh ingat macam itulah, dia jadi UI. Jadi macam mana nak terjemahkan? Kita kata terjemahan dia ialah dia jadi telah dibaca ia, telah dibaca ia Al-Quran itu. Sebabnya ada perkataan tu kan, ada dua perkataan ni. Jadi saya kurungkan yang ia ni, telah dibaca ia Al-Quran. Al-Quran tu kalau kita tak nak letak itu pun boleh, sebab apa, dia dah ada al kan. Kita tak translate maknanya. Okey. Telah dibaca Al-Quran. Jadi kalau mafhum dia, Al-Quran telah dibaca. Ataupun kita kata ia, which memaksudkan Al-Quran, ia telah dibaca. Ia telah dibaca. Ataupun Al-Quran lah tertukar. Teacher,
Ya, ya. Maksudnya ia tu adalah Al-Quran ya? Dekat dalam yang majhul ni. Okey. Al-Quran telah dibaca. Al-Quran itulah, maksudnya Quran itu telah dibaca. Jadi dalam hal ni, dia dah bertukar lah. Dia dah tak jadi fa'il. Fa'il dia tetap tak ada. Dalam ayat ni tak ada fa'il. Siapa yang baca Al-Quran tu? Tak tahu. Tapi Al-Quran tu ketika ni dia telah menjadi, dalam ayat yang ni lah dulu. Ataupun ia ni, dia dah jadi, dia tak panggil pelaku, tapi dia panggil naib pelaku. Dipanggil dia sebagai naib pelaku. Pengganti kepada pelaku. Tak ada pelaku, so naib pelaku. Ini kata kerja majhul. Fi'il majhul. Kata kerjanya. Jadi bila kata kerja tu tak diketahui siapa yang membaca, dalam hal ni siapa yang membaca. Jadi kita tak tahu. Yang ada dalam ni adalah kata kerja dia tu. Naib pelaku. Benda yang dibaca, objek tu dah bertukar menjadi naib pelaku. Kita tak boleh kata dia objek, tapi dia tak akan, dalam bahasa Arab dia bukan objek. Dia panggil sebagai naib pelaku. Jadi dalam hal ni, dialah yang dikatakan naib pelaku. Dan ni adalah kata kerjanya. Ni saya kena ingatkan sikit lah. Istilah ni saya translate kan. Saya dah translate. Kata kerja ialah fi'il. Fi'il. Kalau pelaku ialah fa'il. Fa'il. Okey, kalau tadi itu apa, naib pelaku disebut dalam tu naib fa'il. Naib fa'il. Naib fa'il. Bahasa Arab ni naib fa'il. Jadi contoh dia macam tu. Jadi kalau kita nampak dekat sini, qara'a dia jadi quri'a. Kita tinggal tukar sahaja. Bila kita nampak tu maknanya, okey, kita ambil je perkataan tu. Saya keluarkan semula. Qara'a dia akan jadi masih sama. Dia punya huruf tu masih sama. Baris je berubah. Quri'a. Qara'a, quri'a. Jadi kalau qara'a ni, terjemahan dia macam mana? Kalau ini kita gunakan, ni kalau fi'il madhi lah. Telah imbuhan tu. Apa? Oleh ia. Tapi kalau yang quri'a ni, kita terjemah dia ialah telah masih lagi sama, telah sebab dia madhi. Telah apa? Ia. Tak ada oleh. Telah ia. Itu perbezaan dia. Ya. Akan tak berbuakan dekat sini untuk madhi majhul. Belum lagi. Belum. Kita belum masuk lagi bahagian situ. Jadi kita sekarang ni macam apa ni? Ni kaedah ni kaedah al-bayan. Jadi kita tak cerita lagi. Kenapa letak akan tu semua belum kita belum lagi buat. Belum sampai lagi. InsyaAllah. Tapi sekarang ni kita cuma nak tengokkan bila kita tengok perubahan daripada fi'il ni, maklum, bila kita tengok baris tu berubah, jadi macam kita punya kepekaan kita pada macam nak terjemah. Jangan risau pada vocab ni, sebab vocab tu dia berubah. Tapi dia punya struktur tu, telah membaca oleh ia, dia akan jadi telah dibaca ia. Jadi kita terus pergi pada latihan kita ataupun kita tengok bahagian fi'il madhi je dulu. Kalau kita jelas fi'il madhi tu kita buat latihan nanti, insya-Allah kita akan tengok pula fi'il mudhari'. Jadi semalam mungkin overwhelm sikit sebab together dengan fi'il madhi, fi'il mudhari'. Okey, jadi tadi apa saya kata, perbezaan dia kita tengok pada UI ni. Okey, daripada katakan yang asal tu kan a. Jadi kat sini dia akan bertukar kepada UI. Akhadha, ukhidha. Jadi kalau akhadha telah mengambil oleh ia, ukhidha telah diambil ia.
kat sini ia ni menunjukkan orang yang mengambil. Siapa yang mengambil? Ia mengambil. Kalau kita bahasa kita biasalah. Kalau ukhizah, ia diambil. Macam tu je. Bezakan situ dengan situ pada penterjemahan kita ya. Okey, khalaqa telah mencipta oleh ia. UI telah dicipta ia. Okey. Sami'a telah mendengar oleh ia, dia jadi sumi'a telah didengar ia. Itu kita punya main goal hari ni, kita nampakkan perubahan baris tu dan kita tahu dia bila ada perubahan daripada yang asal tu, sami'a tu jadi sumi'a, dia berubah jadi ai kepada ui. Jadi kena tahu yang ni adalah kita kena terjemahkan dengan di, telah didengar ia. Qala telah berkata oleh ia, dia akan jadi qila telah dikatakan ia. Semalam saya dah explain tentang qila ni. Jadi untuk yang tak dapat datang semalam, I think it's okay if I explain again. Kenapa yang qala tu dia tak jadi pula, kat mana dia punya UI kan? Baik. Untuk perkataan itu, dalam bahasa Arab ni dia bersifat simai, maknanya kita kena dengar daripada apa yang kita dengar orang Arab cakap. Lebih lagi Quran ni, dah Quran tulis macam tu. Maknanya kita kena ikut je lah apa yang Quran tulis. Tapi sebenarnya asal dia perkataan qala tadi memang qala. Okey, ini telah berkata oleh ia. Dalam majhul asal dia tukar. Ini jadi dhammah, ini jadi kasrah, jadi fathah. Jadi kuila. Tapi bagi memudahkan sebutan untuk orang Arab sendiri, nak sebut qaf dengan huruf yang tebal tu, lepas tu dengan hamzah baris kasrah, dia jadi dimudahkan terus menjadi qila. Kuila jadi qila. Ya, tu je. Tapi sebenarnya asas dia sama juga. Dia jadi majhul. Jadi kat sini terjemahan dia telah dikatakan ia. Dalam Quran, perkataan qala adalah fi'il yang paling banyak dalam Quran. Ini paling banyak. Jadi kita ni familiar. Kalau kita dah familiar, kita dah no need to worry. Nampak je qila maksudnya telah dikatakan ia. Qala telah berkata oleh ia. Jangan kita rasa macam tak pernah jumpa. Tapi sebenarnya kalimah ni paling banyak. Cuma kadang-kadang bila kita baca terjemahan je, ada kala dia terjemahkan lain sikit lah. Kadang-kadang berkata jadi dia berfirman kalau menuju pada Allah. Atau ada kala dia dah mafhum lagi sebab boleh juga maksud dia merayu, boleh juga maksud dia berdoa. Tapi maksudnya itu dah dia ikut konteks lah. Tapi yang neutralnya telah berkata oleh ia, qila telah dikatakan ia. Yang ini pula nasaru apabila ada pelaku, ada mereka. Maksudnya contoh ini fi'il madhi kalau ikut kod dia, lepas tu mereka. Yang sebelum ni. Fi'il madhi biasalah fi'il madhi yang kita nampak dia bersambung padanya dhamir mutasil, dhamir yang menunjukkan pelaku dia adalah mereka. Waw alif. Nasaru telah menolong oleh mereka. Jadi bila ditukar, ini tetap. Ini biasa juga ada. Tapi sekarang dia tu dah bukan jadi pelaku, tapi dia jadi naib pelaku. Jadi kita kata fi'il madhi majhul. Mereka juga. Fi'il madhi majhul mereka. Nusiru telah ditolong mereka. Berubah. Sini telah menolong oleh mereka. Sini dia telah ditolong mereka. Okay, kita tengok contoh lagi. Cuba kita sama-sama jawab ataupun kita seorang-seorang jawab pun boleh. Ini majhul je. Latihan untuk fi'il majhul. Kita buat. Sebenarnya dekat sini dia ada dua-dua. Tapi kita buat dulu yang majhul. Bila kita nampak majhul ni, kita dah maknanya kita dah selesa, kita bolehlah bergerak pada fi'il mudhari' majhul. Okey. Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi, kod dia FD.
Ni kata dasar, kata asal. Mesti telah apa oleh ia tu. Jadi saya nak dengarlah perkataan yang fi'il madhi tu disebut, diterjemahkan. Kalau fi'il madhi majhul, kod dia ialah fi'il madhi majhul. Selepas dia tu, kalau tak ada, maknanya ialah. Kalau semua kat sini semua ia. Jadi no need to put any other. Alright. Kita cuba. Saya tuliskan. Jadi antum tak payah tulis. Saya tuliskan. Ini vocab dia. Ini vocab dia, kata dasar dia. Ini pun kata asal, tapi dalam ni dah siap-siap ada fa'il. Jadi kita nampak macam mana kita nak tukar. Jadi kita nak familiarkan. Yang awal tu fathah, tukar jadi dhammah. Huruf sebelum akhir menjadi kasrah. UI. UI. Ingat yang tadi tu. Baik, kat sini kita terjemah telah apa-apa oleh ia. Di sini telah di apa-apa oleh ia. Telah oleh ia, telah di oleh ia. Baik, kita tengok yang di sini. Nadhara. Jadi cuba terjemahkan. Telah melihat oleh ia. Dekat sini kan, telah melihat oleh ia. Jadi kalau kita tukarkan dia punya huruf tu masih sama. Macam mana kita punya baris? Unzira. Kenapa unzira? Kita tambah huruf. Nuzira. Sorry, zira. Nuzira. Jadi terjemah dia? Telah Dilihat oleh ia. Jangan letak oleh. Kalau fi'il madhi majhul, kita tak letak. Kita drop oleh tu. Okey. Telah dilihat ia. Telah dilihat ia. Ya, betul. Telah dilihat ia. Okey. Akala, terjemahkan dulu. Telah makan oleh ia. Telah makan. Telah makan oleh ia. Ni biasalah kan. Telah memakan pun boleh. Telah makan oleh ia. Terjemahan dia. Jadi kita pindahkan. Tulis balik. Tukar. Macam mana kita tukar baris dia? Ukila. Jadi Telah dimakan oleh ia. telah dimakan ia. Ada oleh, drop oleh. Telah dimakan ia. Betul. Baik, seterusnya abada. Telah Terjemahkan. mengabdikan diri oleh Telah mengabdikan diri oleh ia. Ataupun kan untuk for the sake of this class only, ketika ni saja sebab kita nak ringkaskan dia sikit, nampak dia perubahan baris tu, kita tukar perkataan ni untuk kelas ni je. Tapi sepatutnya maksud dia gitulah. Telah sembah. Dia punya kata dasar sembah, jadi kita tukar kepada telah menyembah. Telah menyembah oleh ia. Jadi kita tambah tu. Telah menyembah oleh ia. Menyembah. Oleh ia. Ni nanti bila saya bagi, saya akan beri yang kosong lah. Cuba supaya boleh buat sendiri. Jadi kalau dia berubah pula sekarang ni, teruskan. Jadi kita buat. Dia punya baris ialah dia berubah menjadi ubida. Terjemahan dia telah disembah ia. Okey, siapa nak buat ni satu-satu, seorang-seorang cuba siapa yang boleh nampak, tukar dulu. Qatala kata dasar bunuh. Jadi terjemahan dia telah dibunuh oleh ia. Kak Sakinah, betul. Telah membunuh oleh ia. Tapi bila kita nampak pula dalam Quran, dah berubah pula. Dia bukan qatala, tapi qutila. Terjemahan dia? Telah dibunuh ia. Telah dibunuh ia. Ataupun kadang-kadang kita jumpa perkataan ni, dia tak kata dibunuh, terbunuh. Telah terbunuh ia. Kan boleh jugalah. Telah dibunuh ia.
Okey, ghafara. Ghafara. Siapa nak buat? Saya cuba. Saya teacher. Kak Suzana. Ya. Ya, okey, silakan. Telah mengampunkan oleh ia. Okey, saya buat macam ni je ya. Maksudnya mak fahamlah. Telah mengampunkan oleh ia. Jadi kalau kita tukarkan dia akan jadi macam mana baris dia? Wufira. Betul. Ufira, terjemahkan. Telah diampun ia. Telah diampunkan pun boleh. Telah diampunkan ia. Ada beza kan? Ada. Okey, kalau Allah telah mengampunkan. Dia biasa orang manusia yang telah diampunkan. Macam itulah. Betul Okey, zalama. Siapa lagi nak buat? Nak cuba? Kak Khatijah nak cuba? Teacher. Silakan. Zalama telah dizalimi oleh ia. Zalama, kita tambah. Tengok Kak Alik ke atas. Ni kita punya ni. Imbuhan dia. Ni fi'il madhi Okey. yang kita maklum. Jadi, Telah menzalimi oleh ia. ya, telah menzalimi oleh ia. Habis kalau dia jadi majhul, Zulim, dot, domah, lam, kasrah, yes, mim, alif. betul. Zulima, Tak ada mim, tak ada alif. Mim fathah. mim fathah, ya Allah. Saya tahu otak rasa cakap lain tapi nanti keluar lain pula. Telah dizalimi ia. Telah dizalimi ia. Okey. Siapa lagi nak buat yang ni pula? Terima kasih Kak Khatijah. Alhamdulillah. Kalau jelas tu boleh cubalah. Tapi kita, lagi satu jangan kita bimbang yang kita kena tukar huruf tu. Saya nak kita kenal. Kalau kita kenal, sebab apa Quran tu kita tak payah nak tukar baris tu. Baris tu dah ada. Cuma kita nak faham. Bila kita nampak perubahan baris tu, kita peka. Jadi bila kita terjemah, terjemahan kita tu betul lah. Ini pasif, bukannya aktif. Contohnya macam tu. Kalau Allah kata kutiba alaikumusiyam, kita tak boleh kata telah mewajibkan. Allah telah mewajibkan. Itu mafhum boleh, tapi kalau direct translation ataupun yang kita nak betul-betul ikut pada mushaf tu, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan ia ke atas kamu berpuasa itu. Macam itulah. Kan dia jadi kataba jadi kutiba. Okey, yang ni siapa nak buat? Sa'ala, siapa nak cuba buat? Boleh saya cuba Ustazah Mahyudin ni. Silakan. Sa'ala telah bertanya oleh dia. Betul. Jadi kalau kita tukar majhul dia su'ila. Masya-Allah. Su'ila telah ditanya ia. Ahsanta. Betul macam tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama. Okey, raja'a. Siapa nak cuba pula yang ni? Jadi kalau kita dah tahu kan dia punya pattern tu, kita boleh nampak perubahan tu pun kita jadi lebih peka. Walaupun pada dasarnya macam sama je huruf dia, susunan dia sama. Ya, susunan dia sama tapi baris dia berubah sikit, maknanya ada perubahan pada pelaku ataupun naib pelaku dalam satu kalimah tu. Dalam kalimah fi'il, dia siap-siap. Ada kata kerja dan juga ada pelaku. Okey, dia memang macam tu bahasa Arab ni. Satu kalimah tapi ada maklumat tu. Kita tahu masanya, kita tahu pelakunya dan kita tahu apa kerjaannya. Macam itulah. Raja'a. Telah Raja'a. Telah mengembalikan oleh ia. Okey, telah mengembalikan oleh ia. Kalau kembali je pun boleh juga, tapi maksudnya kembali yang maksud pulang. Kembali Kan? Boleh, ia. kembali. Boleh. Betul, telah mengembalikan ni dia bahasa arja'a tu. Tapi ni telah kembali oleh ia. Telah kembali oleh ia. Okey, lepas tu kalau dia punya ni Kak Nas? Ruji'a. Okey. Jadi telah dikembalikan ia. Baik, betul. Alhamdulillah.
Ahsanti. Tadi saya dah tak tulis lah, kalau dah boleh sebut tu, tak payah nak tulis lagi kan. Lepas tu zakara, terusnya siapa nak buat? Siapa nak cuba zakara? Ni ada dua perkataan ni ada dua maksud. Ada satu ingat boleh, sebut pun boleh. Jadi ikutlah sukatilah nak gunakan ingat ke sebut ke boleh. Zakar. Siapa tu? Kak Puan Asita? Asmita. Okey. Zakara, Diingatkan oleh dia. cuba tengok balik semula tadi. Telah diingatkan. Okey, fi'il madhi maklum. Kita belum buat lagi. Telah maklum. Zakara. Puan Asnita tengok skrin tak? Tengok skrin tak? Tengok. Kalau tengok skrin saya buat macam ni, takut lagging je. Kadang-kadang tak sampai lagi. Jadi kalau fi'il madhi telah Telah mengingati, telah mengingati oleh dia. okey, jadi kalau ditukar kepada majhul, kita akan jumpa dia sebagai zukira. Betul. Jadi terjemahan dia Telah diingatkan dia. telah diingati ia. Telah diingati dia. Nah, okey. Yang ni ada oleh ia. Telah mengingati. Mengingati oleh ia. Okey, ja'ala. Siapa nak cuba pula untuk perkataan yang berikutnya? Telah membuat oleh ia. Siapa tu? Kak Farida. Okey, Kak Farida. Telah membuat oleh ia. Jadi kalau jadi majhul, Ju'aila. ju'ila. Jawapannya? Telah dibuat ia. Ya, betul. Tu yang kita kena perhatikan. Yang mana ada oleh, maknanya pelaku tu kita tahu. Yang mana tak ada oleh, kat sini tak ada. Lepas tu dia penambahan dia pada di ni. Di, ia. Jadi di situlah terjemahan yang untuk fi'il madhi majhul. Okey. Boleh Okay, cuba kita tengok pada fi'il mudhari' pula. Kita tengok dulu lah. Sebab latihan ni kita kena buat semua dia. Majhul dengan nakis. Okey, kita tengok fi'il mudhari'. Kalau kita dah jelas yang tu. Okey, sebelum tu kita tengok dalam ada kosakata, saya akan introduce sikit. Perkataan-perkataannya banyak dalam Quran. Jadi nanti saya akan sertakan dalam mushaf kita ni perkataan ni, kosakata dalam bahasa Arab. Yang mana kalau nak tukar tu kita tengok yang pada sinilah. Ada juga fi'il yang dia tak akan pernah jadi majhul. Contoh macam fi'il nakis tu, dia tak ada majhul. Tak boleh pun ada majhul. Macam ni tadi kan. Cuba kita tukar je secara pelisan dan kita terus terjemahkan secara lisan. Ataupun saya sebutkan yang bentuk dia, kita terjemahkan pun boleh juga. Ini kosakata yang kerap disebut di dalam ataupun ditulis di dalam Al-Quran. Cuba perhatikan. Ni 1618 kali perkataan ni. Jadi kalau kita familiar dengan perkataan ni, cukup, sebenarnya cukup dah kita boleh nampak daripada kata asal ni, kata dasar dia ni, dia berubah dengan baris-baris ni tadi. Baris dalam Quran tu, baris dalam bahasa Arab ni adalah suara kepada Quran tu sendiri. Maksudnya daripada situ kita dah ada maklumat tentang siapa yang berkata, siapa yang cakap, siapa yang kena buat, siapa yang membuat, pelaku dan semua ada dalam tu, dan pekerjaannya tu pun ada. Berapa ramai, bilangan pelaku ke, macam tu semua ada dalam satu kalimah. Ini kalimah asal. Okey, kalau nak tukar, banyaklah perkara kita boleh lakukan dalam satu kalimah. Kalau saya kata contohnya macam dalam sini, kita guru boleh tak siapa yang suara lain tu kalau tak menjawab soalan, kita tutup dulu mic, minta tolong kerjasama. Sebab
terganggu. Okey, terima kasih. Okey, jadi kat sini perkataan ni kita boleh buat latihan melalui kosakata yang terdapat dalam Quran, kekerapannya tu kita berdasarkan kekerapan macam ni 1,600 lebih. Kalau kana ada 1,300. Perkataan amana yang bermaksud beriman ni ada 537. Jadi kalau yang pertama ni kita kata kita nak buat nak tukar jadi fi'il mudhari' ke fi'il amar ke, ini perkataan benda ni boleh jadi satu bahan untuk kita latih. Untuk kita berlatih, untuk latih diri kita ataupun kalau kita dah able untuk latih anak murid kita. Kita ada siapa kita nak ajar tu, boleh kita buat latihan dia berdasarkan perkataan-perkataan ni. Ini yang paling kosakata fi'il. Maknanya boleh belajar macam fi'il mudhari' nak tukar. Qala ni jadi apa? Kalau kana jadi apa? Amana jadi apa? Maknanya kita buat. Latihan tu one by one boleh buat. Tapi digunakan kita boleh nampak macam ni daripada fi'il tu kita boleh tukar jantina dan juga bilangan pada kosakata fi'il ini. Ya. Tapi saya tak nak kita tak buat tu pada hari ni, kita nak masuk semula tadi tu. Ini saya cuma kata akan disertakan supaya kita boleh lihat dan kita boleh tengok kekerapan. Jadi kita jangan terperanjatlah macam tak pernah jumpa ke, tak. Semua dalam Quran ni, perkataan ni. Jadi kalau kita tahu kata dasar tu dah senanglah untuk kita nak bezakan dari segi terjemahan bila kita nampak perubahan pada tanda-tanda baris kalimah-kalimah tersebut. Ada yang kita dah buat pun. Okay? Okey, seterusnya tadi tu kita buat latihan. Kita nak tengok fi'il mudhari'. Boleh ke? Boleh ke saya bergerak pada fi'il mudhari' ni? Ada soalan? Boleh, cikgu. Okey, jadinya fi'il mudhari' pula. Okey, kalau fi'il madhi tadi, perubahan dia pada baris awal, huruf awal dan sebelum ni, sebelum akhir, dia jadi UI. Yang ini dia akan jadi fi'il mudhari'. Baris pertama dia kan fathah kan. Ini fi'il mudhari' kita tahu dia fi'il mudhari' sebab ada huruf mudharra'ah. Huruf mudharra'ah. Jadi kita tak nampak dia bersambung dengan baris dengan apa ni? Dengan dhamir. Jadi dia pun berakhir dengan baris dhammah, maknanya ini yang default ni. Maknanya yang asal lah pada fi'il mudhari'. Jadi tambah huruf mudharra'ah, huruf akhir berbaris dhammah. Jadi kita tak kacau yang ni. Kita lihat pada masih lagi tengok huruf sebelum akhir. Jadi yang asalnya baris fathah dia akan berubah menjadi dhammah. Baris sebelum akhir dia akan berubah menjadi fathah. Kita boleh buat kesimpulannya dia ni jadi UA. Dia punya perubahan tu UA. Ini kalau mudhari'. Fathah pada huruf asal sebelum akhir dia akan jadi fathah lah ni kat sini atas ni. Dhammah pada huruf pertama dan fathah pada huruf asal sebelum akhir. Huruf asal dia apa? Akhaza. Yang ya ni tambahan. Tapi kita panggil juga huruf pertama lah dalam hal ni. Walaupun dia huruf mudharra'ah. Jadi kalau ya'khuzu. Okey, sekarang kita concentrate pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni sajalah nak test sikit Fi'il mudhari' ni dia menunjukkan masa apa? Sekarang. Okey, yang siapa? Yang lain yang macam baru nak masuk kelas ni ataupun dia start daripada awal ke, masuk ke melambat ke. Apa dia punya masa? Dia menunjukkan masa apa? Siapa? Cuba Kak Noraini. Kak Noraini ada? Nak tanya je. Takut dah jauh nanti ingatkan je. Saya nak ingatkan je pelajaran yang sebelum. Fi'il mudhari' ni menunjukkan masa apa? Masa kini. Masa kini ataupun masa depan. Jadi bila kata masa kini tu ada perubahan. Macam mana kita tahu dia masa kini? Dia bukan lagi masa lampau kerana adanya huruf mudhari' itu. Huruf tu menunjukkan ni dia mudhari' ni. Kalau kita nampak dia ya dekat awal tu, maknanya dia mudhari'. Apa lagi huruf mudharra'ah ataupun huruf mudhari'? Ni satu ya
Apa lagi? Ada 4. Jadi ni satu Nun. kita dah jumpa ya. Lagi nun lagi. Ya. Ta, masya-Allah lagi. Hamzah, betul. Saya dengar ada yang berbisik tu. Bila nak cakap tak apa, buka je. Tak boleh kuatkan suara. It's okay jadi ada 4 huruf mudhara'ah. Kalau ada hamzah, ada nun ataupun ta ataupun ya, tu kita tahulah. Maknanya dia dah menunjukkan masa kini ataupun masa depan. Okay, itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' majhul ni cerita dia tentang pelaku tu. Okay. Dia masih lagi mudhari', masa dia mudhari', masa kini dan masa depan. Tapi pelaku dia tu. Ini pelaku dia nampak. Bukan pelaku dia nampak, ada. Pelaku tu ada. Apa? Pelaku tu diceritakan, maklum. Pelaku dimaklumkan. Manakala di sini pelaku tidak dimaklumkan. Tidak diceritakan. Jadi yang ada ia dalam hal ni ialah naib pelaku, pengganti kepada pelaku. Bukan objek. Dia jangan salah faham pula, dia bukan objek. Bila dia gunakan fi'il mudhari' majhul, dia bukan objek. Tu kalau tak faham ni objek pula teacher ni. Forget about it. Jangan masuk dulu. Cuma je saya nak kata dalam ni, ini kalau fi'il madhi majhul, ia di sini dia jadi naib fa'il. Kat dalam fi'il mudhari' maklum, dia panggil ni fa'il. Ia adalah yang ni fa'il. Ia ni pelaku. Fa'il ataupun pelaku. Dalam ini dia menjadi naib fa'il. Naib pelaku. Okey. Okey, kita tengok perubahan. Yakhluqu, dia akan jadi yakhluqu, yukhlaqu. Jadi di sini depan. Daripada fathah dia jadi dia mula-mula dia au ke, dia jadi okey. Yasma'u, dia akan jadi yusma'u. Membaris dhammah. Yusma'u. Ia mendengar, tukar ia didengar. Yaqulu, ia berkata. Yuqalu, ia dikatakan. Yansuruna, ini masih lagi mudhari' kerana fi'il mudhara'ah. Tapi yang ni bercantum pula dengan waw. Waw jamaah ataupun waw yang menunjukkan ramai. Waw ni fa'il dia. Fa'il dia nampak dah dalam fi'il mudhari' ni. Ini fa'il dia. Jadi kita terjemahkan mereka. Ni kita dah belajar. Masa kita belajar fi'il mudhari', kita dah belajar dah. Ini kod dia apa? Kod dia ialah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kita kata kat sini sekarang majhul mereka. Fi'il kotak fi'il salah. Cuma saya salah tempat. Ya sepatut. Dia sepatutnya dekat sini. Okey. Fi'il mudhari' majhul. Fi'il mudhari' majhul. Pelaku dia mereka. Jadi kat sini sebab dia mudhari' kita letakkan pelaku tu kat naik pelaku di depan, mereka ditolong. Okey baik. Kita cuba buat yang berikutnya ni. Tadi kita dah buat fi'il madhi majhul, kita tukarkan. Perkataan dia masih sama. Tapi kalau ia kita tambah apa? Fi'il mudhari'. Kalau nazara kita tambah lagi. Perkataan dia masih sama. Lihat macam mana saya letakkan kalimah tu. Ya. Jadi perkataan dia huruf tu sama. Dia masih sama. Tapi kerana dia huruf dia fi'il mudhari', kita nampak di sini fi'il mudhari'.
huruf mudhara'ah tu kita kena tambah lah. Kita kena ingatlah pula huruf mudhara'ah apa dia. Hamzah, nun, ta, ya. Jadi kita boleh tambah yang defaultnya biasa dia punya, kalau kita nak tukar daripada, kalau kita tengok kamus ke kita nak tahu dia fi'il mudhari', dia mesti akan tambah ya lah. Yang mula-mula. Untuk menunjukkan yang mula. Jadi kita tambah ya. Dia akan jadi yan zuru. Jadi kalau yang zuru kita terjemahkan. Terjemahkan ia. Dia melihat. Ya betul. Ia melihat. Kalau kita nak tukarkan macam tu juga. Kita kekalkan ya tu tadi. Masih sama. Mudhari'nya sama, hurufnya sama. Ni baris dhammah ni tak berubah. Tapi baris yang sebelum akhir dan juga baris awal dia. Dia akan jadi UA. Jadi terjemahan dia punya baris macam mana nak baca? Yunzaru. Masya Allah. Okey, yunzaru. Terjemahkan? Ia dilihat. Yes. Ia dilihat. Betul. Okey, kita pergi pada perkataan berikutnya. Tadi kan kita nampak, okey, ni kata dasar dia. Kata dasar tu tak boleh kita buang pula kan? Dia tetaplah macam tu. Okey, tapi kita tambah huruf mudharra'ah. Ya kulu. Asal dia ya kulu. Jadi dia akan berubah jadi yukalu. Kalau yukalu betul. Betul yukalu, tapi kita dah tak boleh buat atas alif. Rumah hamzah dah tukar jadi biasa macam inilah. Yukalu. Bukan qalu yukalu. Yukalu. Okey, jadi terjemahan dia? Ia dimakan. Betul, ia dimakan. Okey, sekarang abada. Macam tu juga. Daripada tu kalau kita tambah huruf mudhara' ya, kan jadilah Yang okey. budu. Ya budu. Terjemahkan? Ia menyembah. Ataupun ia mengabdikan diri. Bolehlah ia menyembah, ia mengabdikan diri. Lepas tu terjemahan kita tukar. Yu'badu. Okey, yu'badu. Betul. Terjemahkan? Ia disembah. Ia disembah. Yes. Alhamdulillah. Ni sama juga. Tambah je huruf mudharra'ah. Yaqtulu. 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 Jadi kalau kat sini dia akan jadi Yuqtalu. Masya Allah. Okey. Yuqtalu. Yuqtalu. Terjemah dia? Yuqtalu. Ia dibunuh. Ia dibunuh. Di semalam ni, semalam. Yang sebelah ni yaqtulu, ia Dia membunuh. membunuh. Yang ni jadi ia dibunuh. Kalau tak menjawab, mohonlah ya, tolonglah. Saya minta kerjasama untuk tutupkan mic. Kalau especially kalau kita ada banyak, nanti takut saya pun tak nak tu. Conversation tu mau masuk. Kita ni recorded ya. Okey. Kemudian ghafara, kita tambah ya, ain, fa. Apa dia perkataan dia? Yaghfiru. Jadi kalau dia tukar, macam mana kita nak tahu asal dia ni? Okey, pertama sekali, selalu macam kita rasa ni kan, macam mana? Macam tahu pula dhammah ke, kasrah ke, fathah ke. Sebab ada perkataan yang kasrah, ada yang dhammah, yang baris sebelum akhir ni. Baris sebelum akhir ni, pertama sekali memang kena tengok kamus. Tetapi yang senangnya untuk kita ialah kita dalam Quran. Dalam Quran tu dia tak, kita punya kamus tu permulaannya Quran lah.
Kita jumpa dalam Quran dia macam tu. Yaghfiru. Yaghfirullah. Kan maksudnya macam perkataan ni kita selalu jumpa. Astaghfiru. Kalau kita kata tu hamzah astaghfiru, aku memohon keampunan. Ada datang daripada perkataan tu lah. Aku meminta keampunan. Astaghfiru. Dekat situ kita tahu sebelum akhir tu dia baris kasrah. Kita hanya nak terjemah apa yang dah ada. Kita bukan nak buat baru. Jadi kita tak rasa susah hatilah huruf sebelum akhir ni. Yang dia punya baris asal tu apa? Sama macam mana kita nak tahu dia dhammah ke apa? Kita tak payah crack our heads lah dalam arti kata lain. Kita tengok dalam Quran dulu. Jadi kalau kita tahu dia adalah fi'il maklum, kita tinggal kenal je. Kenal kalau dia majhul. Jadi baris dia macam mana? Yes, yughfar. Masya Allah. Jadi kalau yaghfiru, ia mengampunkan. Yughfaru, Ia diampun. ia diampunkan. Masya Allah. Okay, seterusnya zalam. Zalama. Jadi yazlimu. Yazlimu. Kalau di sini yuzlamu. Terjemahkan yazlimu. Ia zalim. Ia menzalimi. Yuzlamu. Ia dizalimi. Ia dizalimi. Ya. Okey, seterusnya okay, cuba Puan Asnita, hari ni senyap je. Yes, alu yang akan jadi terjemahkan. Siapa nak cuba? Kalau nak jawab tak apa, buka lah mic. Dan tak buka pula. Kak Jas, Puan Jas, Mani. Cuba. Saya tengah tengok nama ni. Panggil saja nak try. Takutlah nanti rasa tertinggal lah. Kak Jas, ada? Mungkin tak ada di situ away ke apa ya. Okey, siapa nak cuba? Yes Alu, terjemahkan. Ia bertanya, Ustazah. Betul, ia bertanya. Jadi kalau kita tukarkan dia, Cik Muhyiddin Iya, saya. Jadi masih sama, cuma baris yang menjadi berbeza. Baris dia apa? Yus'alu. Masya Allah, betul. Yus'alu. Yus'alu, terjemah dia? Telah ditanya ia. Betul. Telah di... Telah. tak boleh telah. Dia mudhari'. Dia masih mudhari'. Dia ditanya. Yes, dia ditanya. Ia ditanya. Okey, terima kasih. Okey. Raja'a tu dia akan jadi kalau fi'il mudhari'. Yarji'u. Dia akan jadi? Yurja'u. Masya Allah. Kak Nah ke tu? Shanas cikgu. Shanas. Okey. Yurja'u. Terjemahkan. Yarji'u. Ini turun ke maksudnya? Keluar. Kembali. Kembali. Dia kembali. Okay. Kalau Yurja'u. Yurja'u, dia dikembalikan. Ya. Okey. Alhamdulillah. Kalau ni pula, kita tambah perkataan dia tadi. Daripada zakara, dia akan jadi, kita tambah ya huruf mudharra'ah. Yazkuru. Jadi kat sini dia akan jadi Yuzkaru. yuzkaru. Ya, betul. Yuzkaru. Terjemahkan? Dia diingati. Ya, yuzkaru, ia diingati. Yazkuru, ia mengingati. Rasa susah lagi ke? Since yesterday? Lebih mudah, Ustazah. Alhamdulillah. Okey, yang lain macam mana? Puan Asnita? Dah panggil ni tak dengar lagi. Tak dengar lagi sahutannya. Kak Sakinah, boleh? Okey, boleh. Alhamdulillah.
Kak Mia, macam mana Kak Mia? Kak Siti Salmia? Okey. Telah. Okey, Kak Wan? Boleh follow Kak Wan? Okey, boleh. Okey, cuba Kak Wan buat yang berikutnya. Saya tambahkan Yaj'alu. ya ja'alu. Jadi terjemahkan. Ia membuat. Ia membuat. Kalau di sini dia akan jadi Yuj'alu. yuj'alu. Ia Oh, dibuat. ia dibuat. Masya Allah. Betul. Fi'il madhi dan maklum dan fi'il mudhari' maklum dan majhul. Jadi dia punya kod kita tengok ialah kalau fi'il fi'il mudhari', ni fi'il mudhari' biasalah. Yang ni fi'il mudhari' majhul. Kita ingatkan yang ni tadi. Kalau fi'il madhi UI. Fi'il madhi UI. Mana saya nak letak sini UI. Kalau ni UA. Ni dari segi baris je ya. Bukan baris lah, memang kita akan tengok perubahan baris tu. Kita dah start belajar. Dan benda ni pun kita buat sama-sama. Nanti saya beri yang kosong, cuba boleh buat sendiri. Perlahan-perlahan buat. Ini latihan untuk semua yang kita dah belajar semalam dan juga hari ini. Saya fikir saya tak buat pada hari ini. Mungkin sikit saya tunjukkan contoh saja. Tapi saya bekalkan, mungkin kita boleh buat sama-sama esok hari. Boleh? Kita pun dah dekat pada penghujung masa kita ni. Okey, kita tengok macam mana kita buat codingnya tu. Ataupun apa legend pun boleh lah. FD berarti fi'il madhi. FR fi'il mudhari'. Bila FD dengan FR ni tak ada palang, maknanya tak ada pelaku lah. Pelaku tu tidak nampak. Dia tidak bersambung pada kata kerja. Ya. Okey, ni maksudnya fi'il madhi. Telah oleh ia. Ni kod je ni. FDN fi'il madhi nakis. FRN fi'il mudhari' nakis. FDM fi'il madhi majhul. FRM fi'il mudhari' majhul. Macam mana pun kita ni kena bawa ya pelajaran yang kita dah belajar daripada minggu pertama tu. Cuma kat sini minggu pertama punya harf tu belum lagi kita nampak in action lah di sini. Pelajaran ni maksud saya kita kena bawa semula. Kita kena recap, kita kena rujuk balik nota daripada pelajaran fi'il yang masa kita buat awal tu. Pembahagian fi'il, contoh dalam pelajaran berapa hari bulan saya tak ingat. Tapi kita dah buat dah. Kita dah tunjukkan semua fi'il tu. Maknanya perubahan. Yang ni kita buat ni. Ada kita boleh tahu dia ni fi'il mengikut masa tu. Ke semua fi'il ni. Yang ni kita dah belajar dah. Macam kita kena juga tengok sikit lah bahagian yang ni sebelum ni. Pelajaran ni macam tu. Dia bersifat, dia bukannya one off lah. Jadi dia kena bawa. Yang kita dah belajar tu, kita bawa. Kita jadi tambah lah. Sepatutnya dia makin mudah. Ataupun, depends on what we are looking at lah. Nak kata mudah sangat pun tak juga kan. Tapi kena ada sedikit lah learning curve. Kena belajar. Yang ni kan tadi? Ya, ada soalan ke? Fi'il madhi majhul, FDM, FRM. Okey, kita tengok contoh. Contoh yunazzala. Kat sini, ni baris fathah ni. Tapi dia masih lagi fi'il mudhari'. Sebab kita nampak dia jadi UA. Jadi dia fi'il mudhari' majhul. Kita kena terjemah, ia diturunkan. Ia diturunkan. Ni kenapa dia baris fathah? Dia baris fathah sebab semalam saya explain sikit dah kan? Sebab ada huruf nasab. Huruf ni lah yang menyebabkan asalnya baris dhammah, tapi sebab ada kehadiran dia, dia menukarkan baris dhammah tu kepada baris fathah. Tapi kita tak kat sini tak ada nak bagi a glimpse saja contoh tu ya.
Baik, kita cuba buat satu perkataan di sini. Kita cuba buat aqulu. Jadi yang mana dia punya sebelum kita terjemah, kita tengok dulu dia punya kata kerja tu. Fi'il madi ke fi'il mudhari' dan sebab dia. Lepas tu dia majhul ke, kalau dia maklum dia tak ada tambah apa-apa. Dia memang straight je, FD dan FR. Kalau dia fi'il nakis, kita dah tengok form dia. Aqulu FD atau FR? Fi'il mudhari'. Jadi FR. Terjemahan? Dia mengatakan. Ada mana bukan Aku. dia, Hamzah. Jadi Hamzah tu bolehlah kita guna sebagai clue untuk kita kata terjemahan dia aku. Aku mengatakan. Tapi ni dah betul dah. Fi'il mudhari'. Baik. Nazzalna. Kita tengok dulu. Kita tengok dia ada bersambung tak pada dia dhamir. Untuk kita kata dia fi'il madi ke mudhari', kita kena tengok. Ada na kat belakang. Nah, jadi dia adalah fi'il madi ke mudhari'? Madi. Fi'il madi. Nun dekat dalam kalimah ni adalah huruf asal bagi perkataan tu. Ni kalau nazal ni kita ingat hari ni nuzul Quran. Dia memang perkataan asal dia ialah nazala. Asal dia nazala ataupun nazala ataupun nazzala. Jadi bila bersambung pada dia dhamir nun alif di akhir kalimah, dia mesti fi'il madi. Sebab kalau fi'il mudhari' dia baris dhammah ni. Dia dengan nun kalau yang tunjuk kami. Nun tu dekat awal. Tak ada dekat sini. Ni terus kita tahu fi'il madi. Kalau fi'il madi tak dia pelaku dia, ni kita belajar sebelum ni lah. Kalau pelaku dia kita akan letak. Sebab hari ni kita nak tengok tu je, jadi tak ada letak lah. Apa dia punya lepas palang tu? FD? K, kami. K, kami. Macam itulah. Sepatutnya FDK. Itu saya saja biarkan kosong lah. Supaya kita sendiri perhatikan. Okey, lagi satu. Sikit lagi. Kana? Mudhari' ke madi? Madi pun. Okey, betul. Fi'il madi nakis. Betul. Ahsanti. Jadi terjemahan adalah apa? Ya. Adalah ya. Betul. Kak Jas ke tu? Ya. Masya Allah. Tadi leka kan nak kena jaga-jaga dengan you. Aku kena panggil. Alhamdulillah. Kalau kena panggil boleh dapat jawab. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kutiba. Fi'il majhul, madi. Jadi yang mana? Sebab F, fi'il madi majhul. Yes, betul. Fi'il madi majhul. Terjemahkan? Telah diwajibkan. Telah diwajibkan ia. Betul. Telah diwajibkan ia. Okey, jadi selebihnya kita cuba buat. Saya akan bekalkannya untuk hari ini bersama nota yang semalam jugalah. Ya. Yang mana yang ini boleh juga digunakan oleh pelajar yang kelas malam nanti. Kita share je lah. Saya tak bagilah lagi untuk kelas malam. Baik. Jadi ada apa-apa soalan ke daripada moderator? Kak Zawiyah, Kak Zawiyah? Tak ada apa-apa soalan. Okey, semua tak ada Semua clear? Jelas tak hari ni? Jelas, insyaAllah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey, yang lain. UI, UA, ingatkan yang tu? Okey. Kak Sakinah jelas? InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, jadi saya tutup dulu screen sharing ni. Dan kita pun bolehlah kita Kak Zawiyah, saya mohon hari ni Kak Zawiyah tutuplah kelas ya. Tutup majlis kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur Alhamdulillah kalau pagi semalam agak tabur samar-samar, malam tadi terang dan pagi ni terang lagi bersuluh insya-Allah. Ya, dan kita doa banyak-banyaklah sempena dengan bulan Ramadan ini ya supaya kita dapat segala ilmu yang dipelajari dan dapat kita manfaatkan. Baik, untuk itu saya silakan teacher untuk baca doa penutup. Terima kasih.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اجعل هذا جمعنا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.